Kita akan buka satu lagi sesi yang kedua dan juga yang terakhir. Dan cuma sebelum daripada itu kita nak tanya masih ada yang nak soal ataupun tak ada. Ada lagi tak? Okey, sila. Untuk menjimatkan masa, penyoal kedua, ketiga dan seterusnya minta bersedia di mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati saudara pengurusi dan Datuk Tuan Guru Presiden. Betul ataupun tidak jika saya katakan melalui surat yang Tuanku hantar pada Tuan Guru, iaitu dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memerintahkan agar setiap pemimpin parti PAS, PKR dan AP mencadangkan lebih 2 nama. Setiap pemimpin parti PAS. Maknanya atas presiden atau apa dia pun. Setiap pemimpin, bukan setiap parti. Maknanya kalau kita fahaman dari surat ini, terpulang dari presiden dan atas nama tu ikut pandang presiden, tak perlu mesyuarat. Betul tak kalau saya kata macam tu berdasar dari surat ni? Itu yang pertama. Yang keduanya, bukan soalan, kami nak tengok presiden kali ni kena buat dah mana pukul maut, jadi dah mana belembut. Kita tak sabar tengok. Wallahualam. Okey, ada soalan yang kedua? Nak provoke ahli. Jadi ada satu soalan saya nak bertanya. Adakah menjadi trend pucuk pimpinan PAS apabila ada sahaja pimpinan parti lain yang ingin masuk parti PAS ataupun daripada agensi mana, sama ada pengaruh ke yang bersara dan sebagainya, kita memberi jawatan yang tinggi pada yang baru masuk tu. Contohnya kita dapat lihatlah bekas Menteri Besar Selangor dulu. Jadi dengan jawatan yang dia baru masuk PAS, kemudian tinggi dah jawatan dia. Jadi macam mana trend PAS sekarang dengan memilih memberi jawatan yang begitu tinggi terhadap yang baru masuk? Sekian, wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Presiden dan seluruh staf pimpinan. Ambo nak tanya soalan aja. Sebabnya kacak besuk minta maaf, ambo daripada besuk tak tindak kacak Terengganu. Ambo nak tanya satu soalan. Sebabnya ramai di kalangan ahli bawah ni yang kurang tarbiyah, satu tak cukup tarbiyah, termasuklah dengan hak yang baru masuk PAS ni. Jadi dia kata, dia rakyat sendirilah, ada yang direct rakyat kata PAS ni tidak walak pada Pakatan Rakyat. Dia kata tidak walak pada Pakatan Rakyat. Pening juga tu. Jadi apa nama ni, mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Tuan Guru, yang mana satukah keutamaan ahli kita ni nak kena walak pada PAS ataupun walak pada Pakatan Rakyat? Ambo seorang walak PAS macam, insya-Allah. Terima kasih. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia. Tarik sikit Cikgu Mak, tarik sikit. Dekat sikit ya, okey. Soalan saya nak minta sedikit lagi penjelasan mengenai penghantaran senarai nama ke Sultan tu. Kerana sebagaimana yang sahabat sebut tadi, ada 3 orang, seorangnya daripada Adu PAS. Saya mengikut perkembangan perkara ini, selama ini mana PAS tetap berkata bahawa Menteri Besar di Selangor adalah milik PKR. Jadi saya terkejut jugalah apabila tengok-tengok salah seorang dia ada nama PAS dalam Harakah Rally. Saya nak minta penjelasan, betul ke tak benda seperti itu? Wallah. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey, sila, cepat sikit. Assalamualaikum. Yang dihormati saudara pengurusi dan Yang Berhormat Presiden. Satu soalan saja, iaitu apakah yang berlaku hari ini terhakisnya kita punya keyakinan dan dakwahnya dan politiknya pada parti sahabat kita, apabila kita mengamtinakan ada 2, ada 3 dan yang terakhirnya PAS semua nama-nama tu. Wallahualam. Okey, terima kasih. Saya rasa ada lagi ke? Okey, ini yang terakhir. Assalamualaikum. Ya Cik, saya tak mau tanya pasal politik, saya nak tanya pasal satu artikel dalam Metro. Wak dia kata dia nak alih makam Rasulullah. Tu palsu. Telah pun dijelaskan.
berita itu adalah palsu. Itu tak ya, Tok Guru jawab, saya jawab. Okey, seterusnya soalan yang terakhir ada di tangan saya ni. Jika sekiranya Sultan memilih Adun PAS sebagai MB, apa akan terjadi kepada kerajaan Selangor tanpa sokongan PKR dan DAP? Jadi saya rasa ada. Okey. Assalamualaikum. Last insya-Allah. Silakan. Ni last ni. Supaya kita sama-sama ada satu fikrah kepada orang yang cuba nak kacau bilau perkara ini. Anwar Ibrahim dan Anwar Azizah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada Salias. Soalan yang pertama yang mengatakan bahawa pemimpin diminta hantar 2 nama, itu tak betul. Diminta hantar lebih pada 2 nama. Itu surat daripada istana. Surat itu ditujukan kepada ketua-ketua parti, tak ditujukan kepada ahli-ahli jawatan kuasa, ketua-ketua parti. Dengan makna ketua-ketua parti yang berhak untuk sign surat. Orang lain berketua parti tak boleh sign surat ini. Hebat juga ni, laku sign ni. Itu dia. Lepas tu yang keduanya, budi bicara. Budi bicara kita dalam parti PAS ni sejak dulu mengikut perlembagaan. Perlembagaan PAS mengatakan Presiden ada hak dia untuk membuat keputusan dalam beberapa perkara yang berkait dengan parti, dan ahli-ahli parti, timbalan, naik-naik ini dia kena dukung keputusan buat oleh Presiden. Ini perlembagaan parti mengatakan demikian. Dengan sebab itu suka nak disebut di sini bahawa sepanjang kita merentah tahun 59, merentah Terengganu dengan Kelantan terus sampai tahun 78, sejak saya ikuti dalam jawatan kuasa PAS Pusat dalam tahun 78, di mana pelantikan Menteri Besar ni tak dirojok pada jawatan kuasa PAS Pusat. Presiden parti yang buat keputusan, yang buat apa orang. Termasuklah bila kita menang di Kelantan tahun 90. Tahun 90, di mana Ustaz Fadil telefon ke saya, telefon kepada Ustaz Agung, setuju nak lantik Tun Aziz jadi Menteri Besar. Kita lantik terus, hantar surat. Ustaz Fadil pun sign. Presiden yang sign surat itu. Tak perlu jawatan kuasa PAS Pusat. Begitulah bila kita menang tahun 95, 99 menang Terengganu, tak dibuat mesyuarat pusat. Ini diberi kepada pimpinan utama untuk membuat keputusan. Kerana kita kena sedar memerlukan masa yang cepat. Kemudian satu lagi, train pucuk pimpinan. Bila ada orang yang ketua mana-mana kumpulan, ketua mana-mana pihak, bila masuk parti kita terus kita beri tempat utama. Ini diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idh apaqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam, bila mereka faham untuk mengendalikan apa-apa urusan. Dengan sebab itulah maka Nabi kita Muhammad SAW melantik tokoh-tokoh zaman jahiliyah, jadi gubernur, jadi panglima tentera, jadi petugas-petugas yang penting, walaupun dia masuk Islam 2-3 hari. 2-3 hari masuk Islam, disuruh dia jadi pemimpin dan suruh orang bawah taat pada dia, kerana dia mempunyai kemampuan dalam masalah kepimpinan ini. Ini diajar oleh Nabi. Kemudian ada yang berlaku macam-macam. Zaman Nabi, orang Nabi tugas jadi tulis wahyu, penulis wahyu. Nabi lantik jadi penulis wahyu, 2-3-4 orang kerja dia penulis wahyu. Salah seorang menulis wahyu itu murtad. Ini zaman Nabi keluar dari agama Islam. Macam mana dia murtad? Jadi tak apalah, habislah jawatan dia. Islam tidak rosak dengan sebab itu kita lantik. Kemudian ada mengatakan kurang tarbiyah. Memang kita ada tarbiyah, kita tak boleh ubah maka tarbiyah ni. PAS adalah parti yang terbuka. Yang terbuka. Siapa dia nak masuk PAS, sila. Dalam tahun 50-an, 60-an dulu, antara yang masuk PAS ni ketua Belagayang masuk PAS. Jadi pemimpin Perekat Kapung, dia ketua Belagayang. Jadi ketua pula dia Perekat Kapung, dia ketua Belagayang. Belagayang ni haram. Sebab dia masuk PAS pasal apa? Pulih takak dia. Jadi pulih takak dia sebab Belagayang ni judi tak ada lesen. Dia marah ke UMNO sebab pulih ni kerajaan UMNO. Takak dia pun sokong PAS. Dia tak tahu kalau masuk PAS merata dia kena teruk lagi. Dia tak tahu. Ini tak apalah.
dia masuk parti kita didik dia jadi orang yang kuat. Di sini Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata innallaha yansuru hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah Taala tolong agama dengan orang jahat. Ini ada hadis. Kadang-kadang Tuhan tolong agama dengan orang jahat. Ada orang dia alim, dia baik, tapi nakut baik. Dak rock setong. Boleh berdepan dengan musuh. Dia ni dak erti tapi berani. Dalam suasana menghadapi cabaran yang hebat, kita kena latih walaupun dia jahat. Dan Nabi sebut dalam hadis, saya ada hadis, Nabi kata al jihadu fariidatun ma'a kulli amirin barran kana aw fajira. Nabi kata jihad tu wajib dengan tiap-tiap ketua yang dilantik, sama ada seorang yang baik ataupun orang yang jahat jadi ketua. Nabi kata jihad tetap wajib. Dia lain jadi ketua jihad ni, jadi imam semayang lain. Kita kena faham. Ini ada hukum fiqh yang kita kena faham. Tok imam semayang kena pandai baca Fatihah. Jadi ketua jihad ni kena pandai macam-macam perkara. Bukan dia tak pandai baca Fatihah, tapi dia pandai. Kalau untuk nak lawan orang ni dia pandai. Ada orang baca Fatihah pandai, nak berlawan tak pandai. Tu ada. Ini kita kena ukur dalam masalah perjuangan. Kita tarbiyah lah. Tarbiyah tu berjalan sentiasa. Kemudian ada soalan lagi pula. Antara PAH dengan Pakatan Rakyat, mana dulu? PAH ni tempat kita bergantung, terah kita. Pakatan Rakyat ni tahaluf, persefahaman kita dengan pihak lain. Persefahaman kita dengan pihak lain. Maka pergantungan kita dengan trust, bukan dengan pihak lain. Ini kena faham. Di mana dalam hal ini Nabi dia mengadakan tahaluf dengan orang-orang musyrikin, mengadakan tahaluf dengan orang Yahudi. Nabi buat tahaluf. Tiba-tiba rakam tahaluf tu langgar perjanjian. Bila langgar perjanjian, maka Nabi batal perjanjian. Ini kita akan rojok dari satu masa ke satu masa, adakah masih ikut syarat ataupun tak ikut syarat. Bila tak ikut syarat, dalam amal ini kita mesti setia kepada parti, tak setia kepada pakatan. Ini kita kena faham. Ini mesti diutama. Ini kaedah dalam kita berpolitik. Senarai nama daripada PAH masuk juga dalam senarai nama tu. Dia mana tahu, tak tahu. Dia tak tengok surat tu. Saya nak ceritanya senarai nama ni begini. Kita atas nama, di mana PKR dengan DAP minta PAH sokong satu nama saja. PAH kata tak boleh. PAH kena atas. Kalau tidak, Sultan tak ada pilihan. Kalau Sultan tak ada pilihan, tak betul kita. Salah dari segi budi bercaranya. Maka PAH ubuh nama yang lain. Bila kita ubuh nama yang lain, PKR dengan DAP tolak cadangan kita ni. Bila dia tolak cadangan kita, itu maka terpulang pada kita sendirilah. Dia tak boleh nak ikat kita. Kerana Tuhan, kerana Sultan atau surat kepada masing-masing. Dia tak atur secara kumpulan. Tidak. Maka masing-masing parti lah jawab, dan kita ada hak kita sendiri untuk jawab. Siapa yang ada dalam nama tu, Tuhan yang tahu, dan Sultan yang terima surat tu yang tahu. Adakah terhaki sokongan? Kita jangan takut. Dia dalam perjuangan ni dia menghadapi ujian yang mematangkan perjuangan itu. Ini kaedah dia. Banyak ayat-ayat Quran yang kita baca dalam Quran, Tuhan mesti uji kita. Kalau tidak, dalam perjuangan kita ni banyak orang munafik, kita tak tahu, kita tak kenal. Berkena ujian ni, maka yang tak sungguh akan tersisih, yang sungguh-sungguh itu akan bersama dengan perjuangan. Ini kita faham. Dia kena berlaku lah. Kalau dalam lubuk yang besar kita tengok air tenang je, tak ada apa-apa. Kita ambil batu besar media serembah dalam lubuk tu. Bila bung lebah, ingat ke karuan katumang rupanya beroya juga dalam. Bila kena batu besar tu, beroya apa timbul, katumang apa timbul, bewok apa timbul, baru tahu dalam lubuk ni ada macam-macam. Itu kaedah dia. Kita kena faham. Jadi berlaku lubuk ni, berlaku ujian ni satu penapisan pada kita. Soalan yang akhir tentang alih makam Rasulullah, saya jawablah soalan ni. Jadi bila Nabi wafat, bila Nabi meninggal dunia, para sahabat tak tahu nak tanam di mana Nabi ni.
Nak tak nak di mana? Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahawa dia pernah dengar Nabi bersabda bahawa mana-mana Nabi mesti ditanam tepat di Abi Hama. Di mana tepat di Abi Hama, di situ ditanam, tak boleh pindah mayat dia daripada tempat di Abi Hama. Oleh kerana itulah maka Nabi ditanamkan di situ, tak dia bawa ke kubur Baqi'. Kerana ada hadis mengatakan semua nabi-nabi mesti ditanam di mana akhir ajar dia, di situ tak boleh halih mayat dia, maka ditanam di situ. Dengan sebab itu yang patutnya bukan alih makan Nabi, kena alih masjid. Kena alih masjid, kena beritahu kepada kerajaan Saudi, itu kena orang-orang dia lah beritahu bahawa bukan alih makan Nabi, tapi kena alih masjid, itu kena alih. Masjid kena alih di luar daripada kawasan makam Nabi. Asalnya memanglah makam Nabi itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Bila berlaku pembesaran masjid menyebabkan makam duduk dalam, ini kesilapan orang kemudian buat begitu. Sebabnya Nabi pernah bersabda, la'anallahu al-yahud ittakhadhu maqabir anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ada hadis. Barangkali kerana hadis inilah mereka merasa sedap bahawa kubur Nabi duduk dalam masjid. Itu kerana silap orang buat masjid dulu. Sepatutnya bukan alih kubur, tapi kena alih masjid. Ini cara yang betul. Wallahu a'lam. Bila dia tanya Datuk Seri Anwar wa Azizah, dia bukan ahli PAH. Dia orang parti lain, itu parti lain. Saya tak mau jawab. Okey, terima kasih diucapkan pada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden yang telah pun menjawab semua soalan-soalan yang telah pun dikemukakan oleh semua yang bertanya. Jadi saya rasa kita semua pada petang ini telah pun jelas dengan isu yang sebenar dan apakah perkara yang sebenarnya yang menjadi perbincangan yang hebat yang kita kata menggemparkanlah dalam banyak kumpulan-kumpulan grup-grup WhatsApp ke Facebook ke dan macam-macam lah. Jadi insya-Allah dengan selesainya penjelasan yang telah pun diberikan itu, maka insya-Allah kita harap semua hak serabut-serabut tu telah pun dirungkaikan, telah pun diselesaikan, dan insya-Allah selepas daripada ni kita mikir bagaimana untuk nak berusaha menawan dan juga memenangkan PAS di negeri Terengganu ini khususnya insya-Allah. Dan yang keduanya ada tonton derma tu, kita harap isi dalam tu. Seberapa banyak orang kita ada, kita isi insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh program penjelasan isu-isu terkini pada petang ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.